inspirasi, inforia, Islami, semuanya diimpit. Langgan produk atau perkhidmatan Co-op Bank pertama, CBP, dan rebut peluang untuk menangi sebuah kereta BMW 2 Series dan pelbagai hadiah lain yang berjumlah lebih RM1 juta melalui kempen Hello CBP yang bermula hari ini sehingga 31 Disember 2023. Tunggu apa lagi? Jom ke cawangan CBP berdekatan anda atau layari www.cbp.com.my hari ini. Hello, CBP kan ada? Pengumuman waktu berbuka ini dibawakan kepada anda oleh Co-op Bank pertama, CBP. Maklumat lanjut layari www.cbp.com.my. Berikut disampaikan waktu berbuka puasa bagi seluruh negeri di Malaysia untuk hari ini 29 Ramadan 1444 Hijriah 20 April 2023. Negeri Sabah Zon 3 sempurna Silabukan Kunak Ladatu Sahabat Tungku 6.14 minit malam. Zon 4 Tawa Balong Kalabakan Merotai 6.17 minit malam. Zon 7 Tuaran Penampang Kota Kinabalu Putatan Papa Ranau Kota Belud 6.25 minit malam. Negeri Sarawak Zon 2 Nia Berkenu Miri Sibuti Marudi 6.31 minit malam. Zon 7 Samaran Simunjan Serian Sebuyau Meludam 6.42 minit malam. Zon 8 Kuching Bau Lundu Sematan 6.45 minit malam. Negeri Johor Zon 2 Johor Bahru Kulai Kota Tinggi Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan 7.10 minit malam. Zon 3 Pontian Keluang 7.11 minit malam. Zon 4 Batu Pahat Muar Tangkak Segamat Gemas Johor 7.15 minit malam. Seluruh negeri Melaka 7.17 minit malam. Negeri Sembilan Zon 1 Tampin Jempol 7.16 minit malam. Zon 2 Kuala Pilah Rembau Jelebu 7.18 minit malam. Zon 3 Seremban Port Dickson 7.18 minit malam. Seluruh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 7.20 minit malam. Negeri Selangor Zon 1 Hulu Selangor Gombak Petaling Hulu Langat Sepang Shah Alam 7.20 minit malam. Zon 2 Kuala Selangor Sabak Berenam 7.23 minit malam. Zon 3 Kelang Kuala Langat 7.20 minit malam. Negeri Perak Zon 1 Tapas Slim River Tanjung Malim 7.22 minit malam. Zon 2 Ipoh Batu Gajah Kampar Sungai Siput dan Kuala Kangsar 7.24 minit malam. Zon 5 Teluk Intan Bagan Datuk Kampung Gajah Sri Iskandar Beruas Parit Lumut Setiawan Pulau Pangkor 7.24 minit malam. Zon 6 Selama Taiping Bagan Serai Parit Bunta 7.26 minit malam. Zon 7 Bukit Larut 7.28 minit malam. Negeri Pahang Zon 2 Rompin Pekan Muazzam Shah Kuantan 7.14 minit malam. Zon 3 Maran Ceno Jengka Temeluk Bera Jerantut 7.17 minit malam. Zon 4 Bentung Raup Lipis 7.19 minit malam. Zon 5 Genting Sempah Jana Baik Bukit Tinggi 7.22 minit malam. Zon 6 Bukit Fraser Genting Highlands dan Cameron Highlands 7.27 minit malam. Negeri Terengganu Zon 1 Kuala Terengganu Marang Kuala Nerus 7.15 minit malam. Zon 2 Besuk Setiu 7.18 minit malam. Zon 3 Hulu Terengganu 7.17 minit malam. Zon 4 Kemaman Dungun 7.15 minit malam. Negeri Kelantan Zon 1 Kota Baru Bacok Pasir Putih Tumpat Pasir Mas Tanah Merah Kuala Kerai Gua Musan Daerah Ciku 7.20 minit malam. Seluruh negeri Pulau Pinang 7.27 minit malam. Seterusnya, Negeri Kedah Zon 1, Kota Star Kubang Pasu Pokok Sena 7.27 minit malam. Zon 2 Pendang Kuala Mudayan 7.26 minit malam. Zon 3 Padang Terap Sik 7.26 minit malam. Zon 4 Baling 7.24 minit malam. Zon 5 Kulim Bandar Baru 7.26 minit malam. Zon 6 Langkawi 7.29 minit malam. Zon 7 Puncak Gunung Jerai 7.30 minit malam. Akhir sekali seluruh negeri Perlis 7.28 minit malam. Demikian tadi disampaikan waktu berbuka puasa bagi seluruh negeri di Malaysia untuk hari ini 29 Ramadan 1444 Hijriah 20 April 2023. Kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami mengucapkan kepada seluruh muslimin dan muslimat selamat berbuka puasa. Pengumuman waktu berbuka itu tadi dibawakan kepada anda oleh Co-op Bank pertama, CBP. Maklumat lanjut layari www.cbp.com.my. Langgan produk atau perkhidmatan Co-op Bank pertama, CBP, dan rebut peluang untuk menangi sebuah kereta BMW 2 Series dan pelbagai hadiah lain yang berjumlah lebih RM1 juta
melalui kempen Hello CBP yang bermula hari ini sehingga 31 Disember 2023. Tunggu apa lagi? Jom ke cawangan CBP berdekatan anda atau layari www.cbp.com.my hari ini. Hello, CBP kan ada? أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah, melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya, dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Bunyi ayat ini mungkin biasa bagi kita, tetapi luar biasa bagi mereka di Yaman. Ianya menjadi penentu sama ada mereka boleh hidup esok hari atau sebaliknya. Saya Ustaz Syarizan Daud At-Turabi mengajak anda semua Ramadan kali ini bersama Pertubuhan Kasih Insan Malaysia demi air bersih untuk Yaman. Moga Ramadan kita memberi harapan baru untuk mereka. Layari kasihinsan.org atau hubungi 012 7030 788. Kasih Insan, Kasihi Yaman. Raya anda lebih ceria apabila memenangi duit raya melalui kempen Jom Menang Duit Raya Agrobank. Hadiah tunai RM1,000 bakal dimenangi oleh 50 pemenang bertuah. Jom berbelanja, berlindung dan biaya dengan Agrobank. Kempen sah sehingga 10 Jun 2023. Layari www.agrobank.com.my atau hubungi pusat panggilan Agrobank di 1300 88 2476 atau kunjungi cawangan terdekat bagi terma dan syarat. Nak duit raya? Agrobank kan ada. Selamat menyambut bulan Ramadan yang mulia, bulan yang penuh keberkatan. Ayuh kita lipat gandakanlah rezeki kita di bulan yang mulia ini dengan menyumbang seikhlas yang mungkin kepada pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak Selangor di laman sesawang masjidsungaipusu.com atau terus ke akaun Bank Islam Jawatan Kuasa Pembinaan Masjid Yusof 1416-20110-00520. Jom berwakaf. Tiap-tiap diri bertanggungjawab di atas apa yang telah diperbuatnya. Al-Mudassir ayat 38. Majlis Agama Islam Melaka telah menyediakan perkhidmatan sumber am Baitul Mal untuk umat Islam di negeri Melaka seperti kiraan dan agihan fidyah, penembusan atau pembelian bahagian Baitul Mal dan lain-lain perkhidmatan. Bayaran boleh dibuat melalui melakapay.gov.my atau di kaunter bayaran atau secara online. Sila layari laman web Maim. Pesanan ini disampaikan oleh Datuk Muhammad bin Hashim Al-Hafiz, Imam Besar Masjid Al-Azim untuk Majlis Agama Islam Melaka. Hospital Pakar Al-Islam, dahulunya dikenali sebagai KBMC, merupakan hospital pakar swasta terletak berdepan dengan Masjid Kampung Baru, Kuala Lumpur. Hospital ini ditubuhkan oleh ABIM sebagai satu program dakwah Bilhal sejak 1996. Misi penubuhan hospital ini untuk menyumbang terhadap penjagaan dan rawatan kesihatan yang berteraskan Islam dan cas rawatan berpatutan. Berkonsepkan hospital mesra ibadah, kami berusaha memberikan perkhidmatan terbaik dengan rawatan oleh doktor pakar yang berpengalaman. Ingat kaedah Islam, pencegahan lebih baik
terbaik dari pengubatan. Hubungi 03 2693 1007 atau lawati www.al-islamhospital.com. Mak, berbuka ni adik nak makan ayam boleh ke? Mak panaskan lauk semalam ya. Elok lagi tu. Mak, tahun ni adik nak baju raya baru boleh? Kita pakai baju tahun lepas boleh? Elok lagi rasanya. Ramadan ini masih ramai lagi yang tidak mampu untuk sediakan juadah berbuka. Apatah lagi persiapan raya. Bersama Yayasan Ikhlas, kita santuni mereka. Layari kasihramadan.com atau hubungi 019-611-5954. Beri seadanya, berkongsi seikhlasnya. Nak pergi haji? Daftar haji bersama Mim Travel, agensi yang dilesenkan oleh tabung haji untuk keselesaan anda. Hotel bertaraf 5 bintang, penginapan berdekatan jamrat, tempoh yang sesuai dengan golongan berkerjaya dan dibimbing oleh Piu Hafiz. Perlu mendapat panggilan haji? Kami bantu anda. Untuk maklumat lanjut, layari mimtravel.com. MIMM, memburu ibadah menuju mabrurah. Selamat menyambut bulan Ramadan yang mulia, bulan yang penuh keberkatan. Ayo kita lipat gandakanlah rezeki kita di bulan yang mulia ini dengan menyumbang seikhlas yang mungkin kepada pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak Selangor di laman sesawang masjidsungaipusu.com atau terus ke akaun Bank Islam Jawatan Kuasa Pembinaan Masjid Yusof 1416-20110-00520. Jom berwakaf. Anda kini sedang mendengar Destilasi IKIM bersama Mona Jasman. Penantian selama 20 tahun penduduk di Bandar Tasik Kesuma Beranang Selangor sungguh mendambakan sebuah masjid sebagai pusat berjamaah, beribadah dan beraktiviti. Selama ini mereka menunaikan solat Jumaat, solat Aidilfitri serta lain-lain ibadah di 3 buah surau yang semakin sesak untuk menampung lebih 3,000 penduduk. Berwakaflah untuk pembinaan kompleks Masjid Bandar Tasik Kesuma, Kombat. Selagi masjid itu kekal, selagi itu pahala akan mengalir kepada pewakafnya. Wakaf, hadiah teristimewa untuk ibu ayah tersayang. Moga berpanjangan pahala wakaf untuk kita serta ibu dan ayah tersayang hingga ke akhirat. Semudah di hujung jari anda, transfer online semudah RM1,000 seorang untuk seramai 20,000 orang penginfak. Atau boleh secara ansuran beberapa bulan. Berinfak dan berkongsi nikmat rezeki adalah ibadah yang besar pahalanya. Mari bersama kami berinfak dan berwakaf melalui akaun 5651-9656 Maybank, dan maklumat lanjut anda boleh menghubungi talian hotline 0386053673 atau talian WhatsApp 012-850-2280 atau terus ke laman sesawang www.masjidkesuma.com.my. Berita baik, Kolej Al-Quran Saidina Ali Kaksa Melaka, sebuah lokasi tambahan Darul Quran Jakim, telah membuka permohonan program Diploma Tahfiz Al-Quran dan Qiraat sesi Julai 2023. IPT Tahfiz Kerajaan Negeri Melaka ini menawarkan kursus qiraat dan kursus pengurusan halal. Derma siswa ditawarkan dan kemudahan asrama serta makanan disediakan. Tarikh tutup permohonan pada 30 April 2023. Untuk maklumat lanjut, hubungi 06-231-4240. Kaksa, memartabatkan Al-Quran. Buat apa tu, Hakim? Ni tengah tengok gambar saudara Muslim kita di Asia Pasifik. Kesian diorang. Macam mana nak tolong ya? Apa kata kita bantu dengan menyumbang kepada MyGap Malaysia. MyGap Malaysia ada buka tabung Fund for Dakwah bertujuan membantu saudara Muslim kita di 30 negara Asia Pasifik. Wah, boleh. Macam mana saya nak menyumbang?
layari laman web myguidemy.com atau hubungi sahaja di talian 0103150852 untuk menyumbang. Setiap ringgit anda untuk dakwah kita. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai Hot Set Kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa Kosmetik mesra wuduk tu. Habis tu, kenapa kamu tak pakai Hot Set Kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Kota Kinabalu 93.9, Pulau Pinang, Perlis, Kedah dan Langkawi 89.0. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Suti Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama destinasi IKIM untuk rancangan setiap hari Khamis. Alhamdulillah untuk petang ini bersama rancangan Imanuna, Iman Kami. Dan untuk para pendengar, kita membawa secara langsung di YouTube IKIM Media, dan untuk anda kita buka ruang dan peluang untuk anda boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129004 atau boleh tinggalkan soalan anda di YouTube IKIM Media. Dan untuk petang ini kita akan bersama untuk bincangkan bersama kitab Al-Muqaddimat bersama yang berusaha Dr. Aiman Al-Akiti, pensyarah Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia yang ada di konti pada waktu ini. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Doktor? Kaifa haluka? Alhamdulillah bi khair. Kaifa haluki? Alhamdulillah ana bi khair ya Doktor. Kaifa as-siyam wal qiyam? Alhamdulillah nahnu fil awakhir. Yawm akhir ربما يوم قبل الأخير. Ya, insya-Allah. Allah taqabbal insya-Allah minna. Taqabbal Allah minna wa minkum. Amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk petang ini doktor akan membincangkan tentang sebab kekufuran dan bid'ah berpegang hanya kepada makna zahir Al-Quran dan sunnah. Kita telah bincangkan doktor tentang asal usul kufur dan bid'ah ini dari beberapa minggu lepas, dan kita dah bincangkan tentang ijabat dhati, tahsin al-aqli, at-taqlid al-radi, al-rabit al-adi, al-jahil, al-murakkab. Dan untuk waktu ini kita akan bincangkan tentang berpegang dengan makna zahir Al-Quran dan sunnah. Dan untuk waktu ini bersama doktor untuk mukadimah ini. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana iza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada yang terhormat dan dimuliakan, kepada segenap para ahli akademik di Institut Kefahaman Islam Malaysia, kepada segenap para alim ulama, para imam yang berada di luar sana, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah yang sentiasa bersama kami secara istiqamah di rancangan Imanuna pada petang 5.15 petang ini. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, sekarang kita masuk kepada al-aslu as-sadis atau sebab yang keenam daripada kekufuran dan bid'ah. Dan sebelum itu kita mengucapkanlah semoga semuanya nanti takut tak sempat selamat hari raya, maaf zahir batin lah. Jadi malam ni, petang ni atau petang ni, kalau dapat nampak anak bulan raya, tapi kalau tak nampak tak raya, masa dia raya hari Sabtu lah kot. Tapi macam tak nampak je kot. Wallahualam, kita tak tahu. Kita tunggu iaitu pemegang mohon raja-raja mengumumkan bila raya, insya-Allah. Dengan harapan iaitu segala amal ibadat kita selama di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan lebih utama lagi
iaitu kita mendapatkan yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Kan? So malam ni janganlah berhenti solat tahajud. Lepas raya pun jangan berhenti. Mana tahu? Kan? Mana tahu malam ni malam itu Qadar, kita tak tahu. Jadi kita kena sentiasa istiqamah. Okey, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Al-aslu al-thadis, iaitu sebab yang keenam daripada penyebab atau sebab kepada kekufuran dan juga bid'ah adalah kata-kata Al-Imam Sanusi rahimahullah, wa tamassuku fi aqaidil imani bi mujarradi zawahiril kitabi wa sunnati min ghairi tafsilin baina ma yastahilu zahiruhu minha wa ma la yastahilu, iaitu at-tamassuku, iaitu berpegang kepada akidah iman dengan makna zahir, hanya dengan makna zahir Al-Quran dan Sunnah, dengan tanpa perincian antara apa yang mustahil zahirnya dalam akidah dengan apa yang tidak mustahil dalam akidah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi penjelasan yang ini, tuan-tuan dan puan-puan, penjelasan yang ini adalah perkara yang sangat-sangat terjadi pada hari ini. Memang betul. Kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, betul. Kita pegang Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum kita, sebagai sumber akidah kita, sumber tasawuf kita. Betul. Tidak ada keingkaran sama sekali. Hanya sahaja bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu menjadi isu. Jadi Al-Quran dan Sunnah ini bukan semata-mata dalil dalam erti ada hadis, tak ada. Ada Quran, tak ada. Tak ada dalil, sesat. Bukan hanya sekadar itu. Kerana apa? Kerana kadang-kadang hukum hakam ini terbentuk, terbina, hatta khilaf juga terjadi adalah kerana dalalah penunjukan lafaz tersebut yang mungkin terjadi perbezaan di kalangan ulama yang kita panggil perbezaan yang boleh kita toleransikan. Kita panggil khilaf tanawu, iaitu khilaf berbagai. Contohnya dalam bab fiqh, salah satu quru' dalam Quran tak ada keraguan kesahihan dan sampai kepada kita secara pasti, iaitu Al-Quran mutawatir. Tapi terjadi perbezaan memahami Qur'an. Apakah quru' itu? Ada yang kata suci, ada yang kata haid. Kerana makna dia memang macam tu. Akhirnya ulama berbagai mazhab berbeza pendapat. Okeylah, tu bab fiqh, kita boleh ringan lagi. Tapi bab akidah macam mana? Juga ada ilmu untuk berinteraksi dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi tidak semudah itu. Tidak semudah Quran ada, pakai, ambil. Dan salah satu penyebab kekufuran dan kesesatan, kebid'ahan tu, bid'ah tu adalah kesesatan. Kekufuran berarti gugurnya iman. Adalah memahami Al-Quran dan Sunnah semata-mata dengan makna yang zahir. Kalau bahasa Arab dia bimujarradi zawahiril Qur'ani was sunnah min ghairi tafsilin, dengan tanpa ada perincian antara apa yang mustahil secara zahir dan apa yang tidak mustahil. Berarti dia tidak meletakkan kaedah yang betul di dalam berinteraksi dengan Al-Quran dan Sunnah. Saya bagi contoh. Kalau nak kata sesat mungkin bolehlah Ustaz. Tapi kalau nak kata jatuh kufur macam mana? Ini disebut oleh Al-Imam As-Sanusi rahimahullah ta'ala, iaitu di dalam kitab syarah kepada mukadimat ini sendiri. Dia kata, Ammal kufru faka'akhdhi sanawiyati al-qailina bi'uluhiyatin nuri wa zulmah min qawlihi ta'ala Allahu nurus samawati wal ard
anna nura ahadul ilahaini wasmuhu Allah wa lam yanzuru ila istihalati kaunin nuri ilahan li'annahu mutaghayyirun hadisun yujadu wa yan'alimu wal ilahu yastahilu alaihi taghayyur wal hudus wa yajibu lahul kidam wal baqa. Bermaksud apa? Yang makna, memahami makna zahir boleh menyebabkan jatuh ke dalam kekufuran, seperti orang iaitu yang mengambil iaitu apa wujudnya iaitu golongan-golongan penyembah pagan lah, penyembah berhala, yang akhirnya dia kata oh, cahaya itu sendiri adalah Tuhan. Dia ingat Tuhan ini adalah cahaya, daud. Dia berhujah. Buktinya Allah berfirman, Allahu nurus samawati wal ard. Dalam kitab kamu sendiri, dalam Quran itu sendiri, Allahu nurus samawati wal ard. Kalau terjemah literal, Allah itu adalah cahaya langit dan bumi. Akhirnya dia kata, cahaya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah salah satu daripada dua Tuhan. Tuhan ini ada cahaya, ada kegelapan. Namanya Allah. Dia kata macam tu. Maka akhirnya dia kata apa? Cahaya itu adalah Tuhan. Dan ini jelas adalah salah. Dia ingat daud. Dalam bahasa Arab kita panggil daud. Daud itu adalah cahaya. Bahasa lain dia nur lah juga. Akhirnya dia anggap cahaya ini adalah Tuhan. Na'udzubillah min zalik. Dia faham makna dengan makna yang zahir. Ini tak boleh lah. Ini adalah menyebabkan kepada kekufuran. Kerana apa? Dia tidak melihat bahawa adanya cahaya ini mustahil dia itu jadi Tuhan. Kerana apa? Cahaya ini berubah. Kenapa berubah? Cuba ada lampu. Kita matikan lampu, gelap lah. Jadi benda yang boleh ada, boleh tak ada. Siang malam boleh ada, boleh tak ada. Kan? Itu bukan Tuhan kerana dia baru. Baru tu berubah. Tuhan dia tak boleh berubah. Dia kekal abadi dan sedia ada. Selama-lamanya kekal. InsyaAllah kita akan sambung perbahasan ini setelah ini. Ya, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor atas pencerahan, dan untuk waktu ini kita akan berehat seketika, kita akan kembali selepas ini. Untuk para pendengar, terus setia bersama kami, hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 0112904004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di YouTube IKIM Media. Berehat seketika, kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. استمروا معنا في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي لمباه كلام 91.5 FM. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة syafi'an li ashabi. Daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat, memberi syafaat kepada golongannya. Hadis riwayat Muslim. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik. Begitu indah dunia, siapapun kan tergoda. Ya Muhammad Rasulullah. IKIM memberi anda lagu-lagu nasyid yang mengusik jiwa. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Siapakah dia insan yang paling mulia dibandingkan dengan para anbiya dan para rasul? Nabi-nabi dan para rasul juga bekerja. Nabi Adam alaihissalam bertani. Nabi Ibrahim menjual pakaian. Nabi Nuh dan Nabi Zakaria adalah tukang kayu. Nabi Idris alaihissalam adalah seorang penjahit baju. Nabi Musa alaihissalam adalah pengembala.
Dan riwayat menyebutkan tidak ada Nabi dan Rasul melainkan mereka itu mengembala kambing sebagai suatu perusahaan. Kerana itulah Nabi Daud alaihi salam sendiri difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa 'allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fahal antum syakirun. Dan telah kami ajarkan kepada Nabi Daud untuk membuat baju besi untuk kamu sebagai memelihara kamu dalam peperanganmu, maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang paling unggul dalam memberi contoh kepada yang lain juga adalah seorang pengembala kambing di awalnya dan seorang peniaga yang sangat berjaya. عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين رواه البخاري ومسلم. Daripada Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah beriman seseorang daripada kamu sehingga aku lebih dicintainya daripada orang tuanya, anaknya dan dari manusia seluruhnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Negeri Sembilan 102.7 Al-Jazari. Al-Jazari, jurutera kebanggaan dunia Islam, masyhur dengan pelbagai alat dan penciptaan yang penting, termasuklah aci engkol, pam salingan dan robot berbentuk manusia. Namun demikian, satu lagi alat yang direka cipta oleh beliau, iaitu jam sebagai penunjuk waktu, yang membuatkan Al-Jazari begitu masyhur. Hal ini disebabkan jam begitu penting dalam kehidupan umat Islam, khususnya berkaitan dengan ibadah seperti solat. Jam gajah merupakan salah satu daripadanya. Jam ini terdiri daripada jam air yang digerakkan oleh pemberat berbentuk gajah. Kepelbagaian unsur pada jam ini berada di atas bentuk gajah itu. Unsur-unsur ini direka bentuk untuk bergerak dan menghasilkan bunyi pada setiap setengah. Menarik jam gajah berkenaan menjadi contoh terampilkan kepelbagaian kebudayaan melalui teknologi. Sebagai contoh, gajah mewakili kebudayaan India dan Afrika, naga mewakili kebudayaan Cina, burung phoenix mewakili kebudayaan Mesir purba, aliran air mewakili kebudayaan Greek purba, dan serban mewakili tradisi masyarakat Islam. Hiburan mendidik jiwa, hanya yang terbaik di IKIM, inspirasi Inforia Islami. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Imanunah Iman kami, dan masih bersama Yang Berusaha Dr. Aiman Al-Akiti, Pensyarah Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, yang masih bersama untuk waktu ini bersama para pendengar juga. Boleh tonton di YouTube IKIM Media. Soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di YouTube IKIM Media untuk waktu ini. Dan doktor masih mensyangkan dengan kitab Al-Muqaddimat, Sebab Kufur dan Bid'ah, Al-Asl Sadis, berpegang hanya kepada makna zahir Al-Quran dan As-Sunnah. Dan untuk waktu ini kita adakan sambungan kembali. Silakan doktor. Hadirin wal hadirat hafizakumullah ta'ala, yakni yang dimaksudkan ni. Jadi kita dah jelaskan tadi. Jadi contoh orang yang hanya berpegang kepada zahir makna Al-Quran dan Sunnah, dia akan menyebabkan sama ada satu, jatuh dalam kekufuran seperti tadi. Dia ingat cahaya, ad-daw, nur, ad-daw, cahaya itu adalah Tuhan. Padahal tidaklah, kan? Padahal dia faham tu. Allahu nurus samawati wal ard. Cuba dia maknakan secara literal. Dia boleh makna macam tu. Tapi ini jelas salah dan menyebabkan kekufuran. Seperti disebut oleh Al-Imam As-Sanusi rahimahullah di dalam kitab Al-Muqaddimat ini atau syarah Muqaddimat ini. Jadi sepatutnya apa? Dia kena faham, ada ilmu untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Bila disebut atau Allah SWT berfirman, Allahu nurus samawati wal ard dalam surah An-Nur ayat 35,
iaitu menunjukkan erti bukan Allah itu cahaya. Kan? Tapi Allah itu yang menzahirkan cahaya-cahaya di langit dan bumi ini. Maksudnya Allah lah yang menciptakan. Menciptakan cahaya. Menciptakan matahari. Kan? Menciptakan cahaya pada bulan, langit dan bintang yang kita nampak ni semua. Kan? Ini semua adalah terbitnya atau datang daripada Allah SWT kerana dialah Khalik yang menciptakan segalanya. Atau bahasa lain dalam bahasa Arab lah. Saya susah sikit bahasa Melayu ni. Allahu nurus samawat, yakni yunirus samawati wal arda. Allah yang menerangi langit-langit dan bumi-bumi. Itu makna dia. Ini. Jadi dia kena ada ilmu untuk memahami Quran Sunnah ni. Tak pakai-pakai makna je. Bayangkan kalau ada orang awam, dia ambil Quran terjemah, lalu dia baca dalam surah Al-Isra ada satu ayat. وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. Maksud dia apa? Barang siapa yang ada di dunia ini buta, maka dia di akhirat nanti buta. Dan dia ini berada pada jalan yang sesat. Contoh dia. Kalau orang baca ni tanpa ilmu, apa dia akan kata? Dia hanya baca secara zahir. Apa dia kata? Dia akan kata, orang-orang buta ni semua dekat akhirat nanti buta lah juga. Dia orang ni semua sesat. Tak boleh. Padahal kita tahu banyak ulama yang di dunia ini hilang mata mereka tapi diberikan mata hati. Seperti Habib Abdullah Al-Haddad Kutubul Irsyad, meninggal 1137 atau 38. Dia ini guru kawan atau kita panggil sezaman dengan Syekh Yusuf Al-Maqasari. Syekh Yusuf Al-Maqasari yang sempat mengambil ilmu dari dia bertukar ijazah. So hadirin wal hadirat, dia itu seorang yang diambil penglihatan dia sejak umur 3 tahun. Jadi tidak melihat, buta, kafif kita panggil. Tapi Allah memberi mata hati di dalam hatinya. Sehingga dia mengarang kitab-kitab yang Masya Allah sangat-sangat indah. Merubah manusia bergenerasi dari tidak baik menjadi baik. Ini. Tapi maksud ayat tadi kita kena tahu konteks dia. Ni semua benda ni kan tengok konteks. Tak boleh tengok zahir macam ni, potong and then you implement macam tu. Tak boleh. Iaitu barang siapa yang di dunia ini buta pada jalan kebenaran. Iaitu berada keadaan ta'assub, mengikuti jalan yang tidak benar, maka dia di akhirat juga dalam keadaan buta, berada pada jalan kesesatan, berada dalam api neraka. Hadirin wal hadirat hafizakum, ini yang dimaksudnya contoh dia. Jadi tidak semudah itu. Lalu Al-Imam As-Sanusi rahimahullah menjelaskan kalau sisi bid'ah pula, tapi tidak jatuh kufur, iaitu bid'ah yang lahir hanya kerana memahami Al-Quran dan Sunnah secara sahih, ini banyak sekali. Contoh dia, seperti orang yang terjerumus dengan akidah Mujassimah. Itu menganggap Tuhan ini berjisim atau jismiyah, sifat jisim. Seperti dia memahami ayat Quran secara zahir, firman Allah Ta'ala, iaitu apa? Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Tangan-tangan mereka. Dia faham tangan berarti Allah ada tangan. Dia beriktikad Allah ini bertangan. Apa tangan? Dia kata anggota. Macam mana bentuk anggota? Itu dia tak tahu. Dia kata kaif itu tidak ada yang tahu. Ini adalah membawa kepada kebid'ahan dan kesesatan. Jelas. Kerana apa? Tangan ini adalah perkara yang bersifat anggota. Kan? Dia adalah makhluk. Kan? Ciptaan Allah. Tangan ini. Bagaimana boleh Allah SWT dikatakan bertangan dengan makna jawarih, anggota? Itu tak betul. Sebab itu golongan Mujassimah ini termasuk golongan ahlul bid'ah. Tapi dia tidak dikafirkan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah.
Lalu juga seperti kesalahan golongan sebahagian Mujassimah juga yang berkata bahawa Allah ini berada di atas langit. Dalam keadaan tahayus, iaitu mengisi ruang kosong, mengambil tempat. Kan, duduk. Contoh dia di atas, tak boleh. Kerana seperti yang mengambil ruang kosong itu jirim atau jisim, jauhar, substance, atom. Allah SWT laisa kamislihi syai'un, tidak menyamai makhluk sama sekali. Kerana apa mereka boleh terjerumus dalam akidah ini? Kerana mereka salah faham. Alal arshistawa. Ar-Rahmanu alal arshistawa. Apa maksud alal arshistawa? Dia kata atas arash lah. Istawa, duduk. Istawa dengan makna duduk sila. Itu salah. Kerana apa? Istawa boleh memiliki makna yang lain. Tak semestinya mesti bermakna dengan makna duduk. Istawa al-ma'u wal khashabata. Itu dalam bahasa Arab. Istawa al-ma'u wal khashabata. The water has level, kan? The wood. Maksud dia mencontoh dia, kalau ada meter dekat laut, air itu satu level dengan kayu. Misalan dia. Ini kena faham makna istawa banyak. Ghalabah, menguasai. Allah SWT di atas arash, menguasai seluruhnya. Maksudnya kuasa Allah dari atas arash dan seluruh ke bawah. InsyaAllah kita akan sambung lagi setelah ini. Aku qauli hadza. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih doktor. Dan untuk waktu ini kita akan berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini. Untuk anda boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011-2904-004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di YouTube IKIM Media. Berehat sekali lagi kembali selepas ini. Untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Hiburan mendidik jiwa. Hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Jangan tangguh kerja kerana itu akan menambahkan jumlah kerja yang anda kena buat dan risiko untuk anda lupa itu tinggi. Nanti mulalah anda stres tahap tinggi. Apa kata anda senaraikan semua kerja yang anda kena buat dan pilihlah kerja yang paling penting untuk dibuat dahulu. Barulah anda mampu mengukir senyuman walaupun fail anda bertimbun di atas meja. Pesanan khidmat awam ini daripada saya, Siti Rohani Surani untuk Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Johor Bahru 106.2 FM. Allah, ya Allah, pimpinlah hati, pimpinlah lidah, pimpinlah telinga, pimpinlah rasa kami, pimpinlah pandangan kami sehingga kami dapat bercakap, memahami, bertepatan dengan apa yang Engkau inginkan, ya Allah. Kerana kita sebagai seorang hamba, kita beribadah bukan kerana apa yang kita suka. Kita buat ialah apa yang Allah suka. Dan oleh kerana kadang-kadang kejahilan kita inilah yang kadang-kadang buta mata kita untuk melihat sebenarnya apa yang Allah suka. Dan kerana itulah kita sering derhaka pada Allah dan kita kadang-kadang mementingkan diri kita sendiri, tidak lagi mengutamakan Allah Subhanahu wa taala. Satu jam setiap hari membangun motivasi diri. Dengarkan alunan ayat suci Al-Quran, zikir serta selawat yang menenangkan dan seruan azan dalam Renungan Hikmah setiap hari 7 hingga 8 malam di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. 24 jam sentiasa mendampingi, indah dengan muzik Islami dan program dakwah. Allah Subhanahu wa taala kita melihat qada dan qadar. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان في حاجة أخيه فإن الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, sesiapa yang berusaha untuk menunaikan hajat saudaranya,
sesungguhnya Allah akan menunaikan hajatnya juga. Sesiapa yang melepaskan satu kesusahan yang menimpa seorang Muslim, Allah akan melepaskannya daripada satu kesusahan di hari kiamat. Sesiapa yang menutup keburukan seorang Muslim, Allah akan menutup keburukannya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengar rancangan Santapan Jiwa untuk Kehidupan? Semuanya ada di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini masih bersama rancangan Imanunah Iman kami bersama Yang Berusaha Dr. Aiman Al-Akiti, Pensyarah Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Masih membincangkan tentang sebab kekufuran dan bid'ah berpegang hanya kepada makna zahir Al-Quran dan Sunnah. Dan untuk waktu ini masih bersama doktor untuk kita sambung kembali. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bila kita dah tahu bahayanya orang yang memahami sumber Al-Quran dan Sunnah secara zahir tanpa panduan ulama, tanpa ilmu usul fiqh, tanpa ilmu usuluddin, maka sekarang kita tanya, okey Ustaz, lalu macam mana kita nak berinteraksi dengan ayat-ayat seperti ini? Maka Al-Imam Sanusi dia kata ada tiga mazhab untuk berinteraksi dengan ayat-ayat mutasyabihat, kita panggil. Yang pertama adalah tafwid. Tafwid itu apa? Menyerahkan makna kepada Allah Subhanahu wa taala ba'dal qat'i bitanzihi an adh-dhahir al-mustahil. Setelah kita benar-benar iaitu beriktikad bahawa Allah SWT dia itu disucikan daripada makna zahir yang mustahil. Ini adalah madhab salafus salih. Maksud dia apa? Bila ditanya yadullahi fawqa aydihim, dia beriman yadullahi fawqa aydihim, serahkan maknanya kepada Allah SWT. Ini ayat Al-Quran, serahkan maknanya kepada Allah. Itu seperti itu. Ini adalah yang pertama, tafwid. Tapi isu dia kalau ada orang yang kata kalau macam tu serahkan makna, kita tak tahulah sama sekali. Dia kata memang tak tahu. Dia macam tak menyelesaikan masalah mungkin. Maka mungkin ada yang persoal. Maka ada mazhab yang kedua. Mazhab kedua adalah jawazu ta'yin ta'wil lil mushkil. Lil mushkali wa yurajjahu ala ghairihi mimma yasihu bidalalati siyaqi atau bikasrati istimalil arabi lil lafzi al mushkali fihi. Maksud dia apa? Boleh kita mentakwil lafaz tersebut kepada makna yang alternatif sesuai dengan siap kalam, susunan ayat tersebut, atau kerana takwilan tersebut adalah takwil yang mutadawal, yang selalu digunakan oleh orang Arab. Contohnya, yad dengan makna kuasa. Yadullahi fawqa aydihim, kuasa Allah lebih tinggi dari kuasa mereka. Jadi contoh dia, kerana apa? Dalam bahasa Arab pun yad itu menunjukkan arti kuasa. Macam bahasa Melayu, Melaka jatuh di tangan orang Portugis. Bukan tangan anggota, bukan, tapi kuasa orang Portugis. Ialah Portugis telah mentakluk Melaka. Itu contoh dia. Mazhab yang ketiga adalah hamlu tilkal mushkilah ala isbati sifatin lillahi ta'ala taliku bijalalihi wa jamalihi la yu'rafu kunhuha. Iaitu apa? Mazhab ketiga, meletakkan makna ayat-ayat tadi kepada mengisbatkan atau menetapkan bagi Allah ada sifat yang layak baginya tapi tidak diketahui hakikatnya, dan diserahkan makna itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kata yad ini adalah sifat bagi Allah. Apa makna dia? Tak tahu, serahkan pada Allah SWT. Contoh dia, kita kata begitulah, sifat bagi Allah, tapi tak tahu makna dia, serahkan pada Allah. Dan ini adalah mazhab Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari seperti yang disebut oleh Al-Imam As-Sanusi. Okey, insyaAllah
kita dah selesai bab ini, kita buka Q&A kalau sempat. Iya, insya-Allah sempat. Doktor, ada beberapa soalan untuk petang ini dihantarkan di WhatsApp konti 0112900404. Ada yang bertanya, Doktor, bagaimana dengan kitab-kitab ahli hadis seperti Al-Baihaqi yang kata sifat tangan bagi Allah? Bagaimana, Doktor? Bismillahirrahmanirrahim. Saya tak bawa kitab tu sekarang, tapi saya dah khatam baca kitab itu. Nama dia kitab Al-I'tiqad, dia ada kitab Al-Asma' wa Sifat dan beberapa kitab yang lain. Tapi kita fokus pada satu kitab iaitu Al-I'tiqad. Dia ada sebut sifatul yad misalnya. Tapi disebut di bawah tu. Tidak diketahui maknanya, kan? Dan yad ini bukan dengan makna anggota, bukan dengan makna ni dan lain-lain. Seperti sifat-sifat yang lain bukan bermakna seperti dia itu duduk dengan makna harakah, pergerakan, nuzul dengan makna turun dengan maksudnya berpindah satu tempat kepada tempat yang lain, tidak. Berarti dia telah menafikan segala tashbih dan tajsim. Dan dia serahkan maknanya kepada Allah. Ini namanya adalah sama ada mazhab ketiga atau mazhab pertama tadi. Tafwid ataupun mazhab yang kata ismun li sifat, nama bagi sifat, tapi hakikatnya la yu'rafu. Tidak diketahui dan diserahkan maknanya kepada Allah SWT. Ini adalah mazhab Abul Hasan Asy'ari seperti yang disebut oleh Imam Baihaqi sendiri di dalam kitab Al-I'tiqad tersebut. Berbeza dengan orang yang dia kita panggil zawahir. Mereka memaknai dengan makna zahir, iaitu yad itu tangan. Dengan makna tangan. Tangan tu apa? Anggota. Dia sebut dah, anggota. Dia letak makna anggota. Cuma bentuk dia tak tahu. Tak boleh lah macam tu. Dia bagi hujah. Beza tengok. Tangan monyet dengan tangan manusia kan beza. So apa salahnya? Tangan Allah dengan tangan makhluk berbeza. Itu dah makhluk dah, Syekh. Kan? Adakah Allah berfirman, ya Allah itu berjawarih? Tidak. Itu entah yang bagi makna iyad dengan makna anggota. Itu salah. Itu hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah. Okey, Doktor, ada satu soalan lagi di WhatsApp konti pada waktu ini. Bertanya, apakah orang yang percaya Allah itu ada atas langit sebagai kufur? Bagaimana, Doktor? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidak. Kerana apa? Menurut Imam Khatib Asy-Syarbini, yang mana juga berasal daripada Imam Izzuddin bin Ali Abdissalam. Izzuddin bin Abdissalam berasal daripada Imam Al-Ghazali meninggal 505 Hijriah. Yang juga pendapat ini berasal dari Al-Qadi Abu Bakar Al-Bakilani, murid kepada murid Al-Imam Abu Hasan Asy'ari, yang kembali kepada Al-Imam Abil Hasan Asy'ari sendiri, bahawa mujassimah ini dia kata tidak boleh mengkafirkan ahli kiblat, tapi dijelaskan oleh Khatib Syarbini, oleh Imam Izzuddin bin Abdissalam dan Imam Ghazali. Tapi kalau Khatib Syarbini, lafaz dia ikhtalafa fi kufril mujassimah. Terjadi perbezaan pendapat di dalam kekufuran ahli mujassimah. Jadi mujassimah ni ada dua. Ada mujassimah sharih, ada mujassimah ghair sharih. Mujassimah sharih ni mujassimah yang dia melukis Allah, contoh dia. Itu jelaslah. Itu mujassimah sharih. Jelas kufur. Orang yang itikad Allah ini berjisim dengan seperti jisim-jisim yang lain, itu jelas kufur. Tak ada orang Islam percaya macam tu, tak ada. Itu orang di luar Islam. Tapi mujassimah ghair sharih tidak kufur. Dia hanya dihukum sesat. Contoh dia orang yang kata Allah ini berjisim tapi tidak seperti jisim-jisim yang lain. Ini mujassimah ghair sharih. Mujassimah ghair sharih ini adalah tidak dijatuhkan kufur, bahkan dihukumi hanya sebagai ahlul bid'ah. Ini al-asah la yakfur. Tu. Jadi kita jangan mudah kafirkan orang lah. Kita boleh. Hadirin wal hadirat. Ya, tapi bukankah Imam Syafi'i mengkafirkan mujassimah? Ini dijelaskan oleh Al-Imam Khatib Asy-Syarbini. Yang dimaksudkan Imam Syafi'i tersebut adalah mujassimah yang sharih, bukan mujassimah yang ghairus sharih. Boleh baca dalam kitab Mughnil Muhtaj. Jadi Syekh Usamah Mufti Wilayah dalam Jilsah Ulama Wilayah Persekutuan, dia memegang kitab Mughnil Muhtaj. Jadi kitab ni dibaca di masjid wilayah, dibaca di jabatan-jabatan mufti. Apa Khatib Syarbini sebut? Dia kata iaitu bahagian
Bahagian yang itu yang katanya kufur tersebut yang dinukil oleh Imam Nawawi dalam Syarah Muhadzab itu adalah mujassimah yang soreh. Jadi bukan mujassimah khair soreh. Ya. Okey. Alhamdulillah. Terima kasih doktor atas pencerahan dan untuk waktu ini tinggal sedikit masa lagi doktor untuk kesimpulan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan yang boleh kita dapat pada hari ini, memang kita umat Islam berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Tak ada ulama yang melanggar atau melawan, yang maksudnya tak sepakat bahawa Al-Quran Sunnah adalah sumber utama. Hanya sahaja permasalah sekarang, apakah kita berinteraksi dengan Al-Quran Sunnah dengan cara yang betul? And that is the question. Sama dengan golongan-golongan yang kononnya tak nak bermazhab, nak kembali kepada Quran dan Sunnah sahaja. Apakah cara berinteraksi itu betul apabila dibuka kepada orang awam? Ini isu dia. Kerana nak memahami Al-Quran dan Sunnah perlu kepada ilmu. Bukan pakai letak makna tengok terjemah, percaya habisan. Tak. Dia kena ada ilmu. Sebab apa? Al-Quran diturun dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab. Bahasa Arab ini bahasa yang memerlukan kepada ilmu untuk memahaminya. Jadi dia kena difahami sesuai kaedahnya. Bukan dengan makna yang salah. Hadirin wal hadir hafizakumullah. Semoga insya-Allah kita semua istiqamah dan kita ikut apa yang telah menjadi jalan bagi para ulama majoriti, kerana umat insya-Allah tidak terkumpul dalam kesesatan. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. Terima kasih doktor atas pertemuan untuk petang ini dan kita insya-Allah doktor akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda dan untuk anda terus setia bersama kami di Destinasi IKIM Inspirasi Inforia Islami. Pulau Pinang, Perlis, Kedah dan Langkawi 89.4, Negeri Sembilan 102.7. Sekarang lihat hati. Memang betul sesuatu itu dinilai dengan kesucian hati. Tapi hati tak dapat dilihat. Yang terlihat adalah perilaku. Jadi, sucikan hati, indahkan peribadi. Daripada kami, Nausihat. Assalamualaikum, saya Haji Ikram Husin. Ucapkan selamat menyambut Ramadan pada seluruh para pendengar IKIM dan mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang paling bermakna dalam kehidupan kita. Pastikan kita bina silaturahim penuh kesungguhan dalam melalui detik-detik Ramadan ini dan teruskan bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami.